Oh, 2 minggu ni Saza main tak ada lah. Kita minggu Apa ya? Ada sini. Cubaan suara 1, 2, 3. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Alhamdulillah. Sama-sama kita dalam sesi kita pagi ini. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat di dalam Dewan dan sahabat-sahabat yang di dalam FB dan IG. Seramai dalam 500 orang lah lebih kurang. Okey, jadi dan saya jawabkan juga salam buat yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi juga kepada semua lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, minta maaf lewat sikit mula pagi ni, jam 7.30. Tapi Alhamdulillah, macam mana sekalipun kita cuba memanfaatkan masa kita dengan majlis ilmu. Okey, untuk soal pagi ni kita Salam Muhammad, kita adakan, kita tak ada kuliah Riyadhus Shalihin tau, tapi kita Salam kita gantikan dengan surat Raudah. Okey. Surat Raudah ni kenapa nama dia Raudah? Sebab Raudah ni maksud dia taman. Dan majlis ilmu ni boleh dikatakan sebagai taman-taman syurga seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, taman-taman syurga yang sentiasa dipayungi para malaikat, dan para malaikat sentiasa memohon ampun kepada semua penghuni-penghuni taman syurga itu. Jadi mudah-mudahan pagi ni walaupun kita tonton secara live, walaupun ada dalam keadaan kita di dalam Dewan Sadatina Asma ini, medan ilmu, jadi tapi tetap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memayungi kita dengan rahmat dan memasukkan kita dalam syurga, insya-Allah. Okey, jadi macam biasa kita nak mulakan dulu dengan bacaan surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir, dan kita teruskan lagi dengan Allah Subhanahu Wa Muhammad, bacaan Asmaul Husna. Okey, tak berapa jelas kalau tak pakai mic. Okey dah. Okey, jadi nak minta komen juga sahabat-sahabat di IG dan FB, adakah sound okey, video okey? Kalau okey, cakap okey. Mic tak kena dengan FB rasanya. Clear kan untuk FB dan IG? Okey kan? Okey kan? Alright. Okey, jadi mana yang kurang dengar dengan jelas tu boleh try restart apps tu ke kan? Okey, mudah-mudahan dia elak balik. Okay, jadi jom kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Okay, dan kita akan teruskan lagi dengan bacaan zikir Asmaul Husna. Saya nak buka apa nak? Nak buka apa? Nanti kita perkenalkan. Tak ada lagi pergi. Okey, jap. Okey. Tak Boleh. Dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adala ma fi 'ilmillah salatan wassalaman da'imaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adala kulli zarati alfamarah. Okey, jadi syukur kita kepada Allah SWT atas izin dan rahmatnya kita dapat sama-sama berkumpul di dalam Dewan yang penuh barakah ini untuk kita adakan majlis ilmu kita. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua tetamu-tetamu yang hadir. Okey, alhamdulillah hampir penuh Dewan. Dan juga kepada sahabat-sahabat kita di FB dan IG seramai 1.8k. Okey, Assalamualaikum Haris Junior You. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Kak Hanis Uzai kita kan. Okey, jadi saya perkenalkan diri dulu lah sebab ramai yang tertanya. Sebab bahkan hari tu ada yang tanya, ni anak ustazah ke? Jen, kita pun tak tahu nak kata macam mana kan. Dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya, ni siapa budak ni kan? Macam budak SPM dia tengok. Itu biasa kan. Okey,
Jadi saya perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Haris Hamizan bin Zulkifli. Saya merupakan pegawai penyelidik di bawah bimbingan Ustaz Asma binti Harun. Dan asalnya nama Haris Hamizan. Haris Hamizan. Tapi sini panggil Hamizan lah, Hamizan. Hamizan. Tapi saya bukan ustaz tu. Okey, bukan ustaz, bukan. Pegawai penyelidik. Okey. Tapi yang lain yang depan-depan saya ni kebanyakannya syekh-syekh, ustaz-ustaz besar lagi. Sini. Okey. Jadi saya dari Kedah. Jadi kalau dengar saya cakap utara tu memang minta maaf sangat-sangat. Sini ada Seremban, ada KL, ada Melaka, ada Johor. Tiba-tiba tanya Kedah kat mana? Teacher lah tanya Kedah kat mana? Dari luar, Okey. Kedah dekat Kulim. Kulim. Kulim Kedah. Dia nak pergi rumah dia ni. Okey, jadi siapa lagi yang dari Kedah tu boleh angkat tangan dalam live tak boleh lah kan? Okey, jadi kita akan mulakan solat pagi kita. Alhamdulillah dah makin naik seramai 2K insya-Allah. Okey, tapi apa-apa pun kita betulkan niat dulu sebelum kita mulakan sesi kuliah kita pada pagi ni, solat tausiah kita pada pagi ini. Kita datang majlis ilmu untuk kita tambah ilmu, tak kiralah siapa sekalipun pemberi tazkirah tu atau penceramah itu. Yang penting seperti mana yang disebutkan tadi dalam hadis, di mana bila mana kita di mana bila kita datang majlis ilmu ni kita niat untuk orang kata buang kejahilan di dalam diri kita, sebab kita pun benda yang sangat penting untuk kita tambahkan dalam hidup ni, dan proses itu berterusan sampai kita mati adalah menuntut ilmu. Sebab tu di depan saya sekarang ni, dan sama ada di dalam dewan ada yang macam teacher 66 teacher. Ya, 66. Dan puan saya 66 tahun. Masya-Allah. Bila saya mention baru saya rasa saya ni jahil nak. Kalau saya pergi belajar lah. Alhamdulillah. Arwah ayah saya pesan, kalau nak cari ilmu, abah tak boleh nak bagi ilmu. Carilah ilmu di semerata tempat, dan akhirnya ke alam barzakh kita kan. Betul. Sebab tu macam saya ingat pesan guru kita Ustaz Asma juga selalu kata, proses hijrah kita ni tak pernah berakhir. Dan kita alam roh, kita hijrah ke alam rahim, dari alam rahim kita hijrah ke alam dunia, dan dari alam dunia kita hijrah pula ke alam barzakh. Barzakh tu ingat dah habis dah, ada lagi. Sama ada di mahsyar pula kan. Lepas di mahsyar tu kita nak kena lintas titik sirat pula. Dan kemudian barulah pengakhiran yang kita sangat-sangat inginkan adalah kita dimasukkan di dalam syurga. Sebab tu dalam hati ni, walaupun sambil tengah bercakap ni, saya rasa macam sangat-sangat terharu, dan orang kata apa, saya sangat berharap macam mana kita dikumpulkan di dalam dewan ni, sama juga dengan sahabat-sahabat kita dalam live ni. Macam tu juga saya harap dan saya doakan moga kita semua dikumpulkan dalam syurga nanti insya-Allah. Maknanya itulah antara nikmat bersahabat je. Sebabkan macam mana kawan-kawan kita di depan mata kita sekarang ni, bila mana kita masuk syurga, kita macam tercari-cari. Kita tercari-cari setiap orang dalam ni. Itu nampak teacher dalam dewan, ya Allah. Tak apa nanti bila teacher dalam syurga nanti tak jumpa mana budak SPM yang bagi kuliah tu kan. Okey, lepas tu sebab tu para ulama bila mana mereka bertemu dan berpisah, sebelum berpisah tu mereka akan cakap satu sama lain, kalau enta tak jumpa anak di dalam syurga, tolong minta pada Allah untuk cari dia kau untuk tarik masuk syurga. Sebab sahabat yang baik ni, sahabat yang soleh ni, dia diberi kelebihan oleh Allah SWT untuk memberi syafaat juga. So itu yang kita nak. Okey. Dan dikatakan minta maaf ni kita tak mula kita. Okey, maknanya tak masuk lagi poin yang kita nak sampaikan tu, tapi anggaplah ada juga ini sebagai ilmu sampingan untuk kita sama-sama take. Okey. Dan selamat bila cakap tentang penghijrahan alam.
Ini benda yang saya rasa sangat penting untuk kita sama-sama ingatkan, khususnya untuk diri saya sendiri. Penghijrahan alam ni, walaupun tadi saya sebut jenis-jenis alam yang kita lalui, yang kita dah lalui dan sedang lalui dan akan lalui. Yang kita dah lalui dua, iaitu selamat alam roh dan alam rahim. Dua ni kita dah lepas. Yang sekarang kita sedang lalui adalah alam dunia. Ya, betul. Okey. Dan yang kita akan lalui dan tempoh dia sangat-sangat panjang, iaitu alam barzakh, alam mahsyar dan alam syurga dan neraka, which is benda tu selamanya. Okey. Dan kita tak tahu lagi kiamat bila. Barzakh ni kita akan duduk dalam barzakh lepas kita mati sehingga kiamat. Okey, dah habis kiamat, kita mahsyar pula. Mahsyar, bayangkan umat dari zaman Nabi Adam berkumpul, seluruh haiwan-haiwan, jin-jin, manusia semuanya berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Bayangkan berapa ramai kat situ. Dan kita nak tunggu satu seorang demi seorang, dia punya turn tu untuk dihisap. Bayangkan kalau kita nak beli tilai 10 orang queue pun kita dah tak dapat tunggu dah, kan? Punya nak brown sugar tu kan. Tapi tu, okay, maknanya selamat. Tapi penat tunggu tu pun kita dah meraup banyak dah. Nak beli tilai, ni nak hisap masuk syurga neraka ni. So itu sangat-sangat menakutkan. Dan poin dia yang penting yang saya nak sampaikan di sini adalah, dalam banyak-banyak alam tu, perasan tak, kita hanya ada satu alam je yang kita bebas untuk membuat tindakan. Alam roh kita tak bebas. Kita diciptakan, kita pun tak sedang kita dah kat dunia alam betul. Alam rahim lagi lah 9 bulan 10 hari dalam perut ibu, tak tahu, kita tak tahu apa tu, kita tak ada ilmu, tak ada kesedaran. Kemudian datanglah kita di dalam dunia ni, dan hanya dekat sini sahaja tempoh kita tak tahu, maybe 70 tahun, maybe 80 tahun, 80 tahun, 30 tahun je, 18 tahun je hidup. Bahkan ada je bayi-bayi yang baru lahir 6 bulan, 3 bulan dah meninggal. Okey. Dan hanya dekat sini je, tempoh tu pun sangat-sangat singkat. Kita ada pilihan untuk kita beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Sebab tu sangat rugi, sangat-sangat rugi kalau kita rasakan yang kematian ni masih jauh. Sebab tu ramai orang yang dia masih berpilih untuk bermaksiat, sedangkan dia ada pilihan untuk membuat ketaatan. Hanya sebab dia fikirkan, hanya sebab dia fikirkan dia ada banyak masa untuk dia beribadah, kononnya kan. Jadi kita tak tahu, boleh jadi saya pun masa tengah cakap ni tiba-tiba mic jatuh. Allah A'lam. Okey, jadi selamat. Sebab tu jangan sia-siakan peluang yang kita ada ni. Sebab dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114 tu, Allah SWT ada tanyakan. Jangan saya bacakan dia punya ayat Quran tu. Surah Al-Mu'minun ayat 112 dan 114. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maksudnya Allah bertanya kepada mereka, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia selama sehari atau sebahagian dari sehari. Maka bertanyalah kepada golongan malaikat yang menjaga urusan menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit masa sahaja. Kalau kamu dahulu mengetahui hal ini, tentulah kamu bersiap sedia. Subhanallah. Okey, dan dalam surah As-Sajdah dalam ayat 12 tadi saya tak ingat dia punya ayat dia. Boleh siapa tolong ni tak? Siapa ingat surah As-Sajdah ayat 12 yang Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan wala tara. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Okey, terima kasih. Jadi waktu kita dah dibangkitkan kat sana, barulah orang-orang yang menyesal ni. Orang yang menyesal ni kita jangan hanya fikir orang kafir sahaja.
walaupun mereka tak ada iman dan sebagainya. Tapi kita pun tergolong dengan golongan yang akan menyesal. Okey? Okey, masih okay, dan maksud dia, dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Itulah tabiat manusia, itulah lumrah manusia. Dia hanya akan yakin bila mana benda tu dah terlambat. Jadi benda tu lah kita kena ubah. Dan siapa sini dia suka rasa menyesal? Boleh angkat tangan. Suka rasa menyesal. Suka menyesal. Okey. Apa yang berlaku dulu kita tak faham. Saya lah, bukan kita lah. Ya, faham. Okey, terima kasih teacher. Okey, tapi saya boleh katakan kebanyakan orang tak suka rasa menyesal. Contoh dia nak kena hantar assignment. Ni kalau student lah kan, dia nak kena hantar assignment. Kemudian dia tempoh assignment tu 2 minggu. Tapi macam biasa student kita kita lah, saya sendiri, sehari sebelum atau 5 jam sebelum barulah nak buka, barulah nak buat kan, barulah nak tiru kawan. Macam pernah je Ustaz kan. Okey. Kemudian bila dah terlepas due date, deadline tu, lewat pesyarat marah dah lewat, malu ni depan orang. Apa dalam fikiran kita waktu tu? Kalau lah aku boleh buat awal yang itu, kalau lah aku tak main PUBG yang itu, kalau lah aku tak main Mobile Legends yang itu, masih sempat je aku nasihatkan assignment ni. Kan Ustaz Syari'i gitu. Okay? Dan bila dia cakap kalau tu, dia cakap dengan keadaan hati dia tak suka. Faham kan? Saya percaya semua dalam ni pernah lalui situasi macam tu. Kan? Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perasaan menyesal tu sama juga bila mana kita kat dunia ni, kita rasa tempoh kita sangat panjang. Memang perjalanan hidup kita panjang, tapi apa yang kita boleh lakukan dekat dunia ni hanya sangat-sangat singkat. Sebab tu yang hadis Nabi kata kan, orang yang bijak ni adalah orang yang mengingati mati. Hadis tu riwayat hadis hasan lah, nanti saya bacakan insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, tim ada sediakan satu hadis ni, riwayat Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca, minta maaf dia tak ada baris, jadi saya baca maksudnya. Maksudnya umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun dan amat sedikit yang lebih daripada itu. Riwayat Tirmizi. Jadi Masalah Ahmad, jadi apa lagi alasan kita untuk kita tangguh-tangguh kan? Ni macam pagi-pagi ni Ustaz apa ni kan, cakap macam ni kan, kita baru nak semangat nak pergi kerja ni. Jadi baru kena muhasabah. Okey, tapi tak apa, mudah-mudahan mungkin dalam ni ada ibu-ibu yang tengah masak untuk family, ada yang tengah uruskan rumah, ada suami-suami yang tengah on the way nak pergi tempat kerja dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan bila kita dengar tentang penghijrahan kita, alam dan sebagainya ini, membuatkan kita bekerja dengan bersungguh-sungguh lepas ni. Kalau kita perasan, apa sahaja yang kita buat adalah boleh dijadikan ibadah jika diniatkan kerana Allah SWT. Jadi jangan nampak ibadah kita di dunia ni hanya sekadar zikir, baca Quran, solat dan sebagainya. Bahkan kita tengah duduk dalam majlis ilmu sekarang ni, kita tengah drive sambil buka phone page Ustazah Asma Harun pun boleh dikira sebagai ibadah, pahala yang berjalan kepada kita. Dan kalau nak dapat pahala yang lebih banyak lagi, kita sharekan benda ni. Apa yang kita belajar, walaupun sekadar kalau kita jumpa kawan-kawan dekat office kan, dah bangun pagi tadi, dah baca doa bangun tidur belum? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Benda ni yang kita selalu terlepas pandang, walaupun kita sekadar sampaikan benda tu je. Dan sekarang ni zaman teknologi kan, Ustazah Asma pun pernah selalu pesan kat kita, mudahnya kita nak buat pahala berterusan, pahala jariah ni. Kita bangun pagi, buka Facebook, buka IG. Dalam IG ni mungkin ramai anak-anak muda,
Dan dalam FB ni pun ramai juga orang-orang yang pakar IT, pakar teknologi kan. Buka tu buat status, Assalamualaikum, jom sama-sama selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Post, habis, settle. 100 orang baca, 1000 orang baca, 200 orang baca. Lepas share. Mana nak tahu bila kita dah tengah berehat di dalam kubur tu, kita dah rasa macam pahala duk mengalir. Mana pahala ni? Rupanya yang kita post sehari tu, Allah alam, banyak. Kita ni dimasukkan di dalam syurga, tuan-tuan dan puan, muslimin-muslimat, bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah SWT. Okey. Jadi minta maaf, panjang belum mukadimah, baru faham macam mana ustazah rasa kan. Okey, insya-Allah. Jadi kita minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan peringatan mukadimah tu peringatan yang bermanfaat lah kan, insya-Allah. Okey. Jadi minta maaf sahabat-sahabat di FB dan IG, saya lupa untuk santuni kalian. Okey, tapi terima kasih sangat-sangat saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat di FB yang hantar star tu. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah kan. Itu pun antara cara juga untuk kita beramal di dunia ini. Sementara kita masih hidup, kita gunakan apa saja yang kita ada. Mungkin kita tak mampu untuk bercakap, untuk menyampaikan ilmu. Mungkin kita tak mampu untuk, tak ada kemahiran untuk menulis. Mungkin kita tak ada kemahiran untuk untuk bersedekah dengan harta yang banyak dan sebagainya. Tapi percayalah, banyak sangat jalan atau lorong-lorong yang Allah sediakan untuk kita, supaya kita boleh tambahkan pahala kita. Okey, antaranya siapa-siapa yang ni lah, yang hantar star, yang ni lah kan. Sebab benda-benda ni hasil sumbangan tuan-tuan dan puan sekalian, kita gunakan untuk jalan dakwah ini. Itulah. Dan sebagaimana dalam di hijrah ni, kita ada gerobok, kita ada Akademi Al-Quran, kita ada penerbitan buku, kita ada dakwah dan kebajikan, kita ada galeri dan sebagainya. Jadi bila kita gunakan duit-duit yang hasil sumbangan tuan-tuan dan puan sekalian ni, dan benda ni lah yang menjadi saham untuk kita, siapa yang bagi itu. Itu yang kita sangat-sangat harapkan kepada penyumbang-penyumbang untuk mendapat rahmat itu, dan kita sama-sama dikumpulkan dalam syurga lah, insya-Allah. Itu yang kita sangat-sangat harapkan. Bukan ni lah, maknanya maksud saya harapkan ganjaran yang Allah bagi itu. Faham kan? Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang soal pagi ni yang saya nak kongsikan adalah tentang Sayyidina Muhammad. Tajuknya adalah akhlak seindah rupa. Kenapa seindah rupa? Sebab Allah berfirman dalam surah An-Tin ayat 4 tu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sempurna, sebaik-baik ciptaan. Jadi kalau kata sebaik-baik ciptaan, benda yang kita sangat-sangat perlu syukuri adalah apa yang ada pada batang tubuh kita. Sekalipun kita ada banyak kekurangan dalam tuan-tuan, sekalipun kita, mata kita mungkin kelepek sikit sebelah kan, hidung kita mungkin bengkok ke, gigi kita tak ada satu, walaupun di mata manusia itu merupakan satu kekurangan. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan, di sisi Allah itu bukan yang benda yang dinilai. Dan ramai kita dalam keadaan ramai daripada kita sebenarnya tertipu dengan benda-benda ni. Sebab kita terlalu sibuk mengejar apa yang manusia suka, hingga kita terlupa apa yang Allah SWT sebenarnya yang lebih layak menilai kita. Kita sibuk nak manusia nilai kita. Kita rasa seronok bila kita dipuji cantik, kita rasa seronok bila dipuji pandai, kita rasa seronok kita bila dipuji sekian. Tapi tuan-tuan dan puan, kita akan lagi seronok bila mana Allah puji kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah, benda inilah yang kita sangat-sangat nantikan dan kita sangat-sangat impikan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga, kenapa kita jangan tengok sangat apa yang manusia nak? Sebab manusia memang takkan puas hati dengan apa yang ada. Ada je benda yang cacat yang dia nampak. Sebab tu ada ulama pernah kata, kalau jumpa seorang ratu cantik dunia sekalipun, manusia yang paling cantik dalam dunia lah, okay, bagi dia cermin dan tanya dia apa yang dia nak betulkan, mesti ada juga dia cakap nak sengitkan hidung sikit, nak jarangkan gigi sikit.
Sedangkan dia dah dapat title manusia paling cantik dalam dunia. Tapi nak kata manusia ni dia takkan rasa cukup dengan apa yang dia ada. So benda ni lah peringatan untuk dia sendiri juga. Okey. Saya teacher dia kalau orang puji kita, you cantik lah ini. Ya, pakaian cantik. Macam mana kita nak jawab pada orang yang kata kita cantik? Okey, baik. Terima kasih teacher untuk soalan teacher. Kalau orang puji kita, macam mana kita nak jawab? Yes. Dalam Quran ke Ustaz Mira yang hazza min fadli rabbi kan? Itu antara ayat Quran. Boleh tolong carikan Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jawapannya hazza min fadli rabbi. Nanti saya bagikan dalil dia tu. Hazza min fadli rabbi ni maksudnya apa? Maksudnya semua ini adalah kurniaan daripada Allah. Bila kita sandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan rasa kita ni hebat. Kita tak akan rasa kecantikan, kepandaian semua tu milik kita. Sebab apa? Sebab benda tu adalah kurniaan, benda tu adalah pemberian, benda tu adalah pinjaman. Pinjaman yang kita kena ingat. Bila mana pinjam, maknanya Allah SWT boleh tarik balik. Ya, betul. Okey. Maknanya sekarang kita nampak sempurna ni muka kita ni. Okey, kita nampak muka kita sempurna ni. Tiba-tiba jalan sekali langgar pintu gigi luruh tu. Habis. Nak senyum kat orang dah takut dah. Senyum macam tu kan. Jadi mana kata pinjaman Allah itu. Sebab tu kalau kita ada apa-apa sekalipun kelebihan, bila mana ada siapa-siapa sekalipun puji kita, jangan rasa macam baru nak tahu kan. Macam tu kan. Janganlah kan. Sebab benda tu bila masa saja Allah boleh tarik. Sebab tu saya teringat ada seorang sahabat, saya tak ingat yang mana satu, sama ada Abu Bakar atau Sayyidina Ali. Bila mana ada seorang sahabat ni puji dia tau, apa yang dia buat? Dia ambil tanah, dia baling. Sebab dia takut hati dia diuji dengan riak, takut hati dia diuji dengan wujud, hati dia diuji dengan semua dan sebagainya. Benda ni yang kita risau saja. Okay? Sebab bila mana kita dah tergelincir niat kita itu, habis zero kita punya amalan tu. Okay? Jadi bila mana kita ada apa-apa sekalipun kelebihan, gunakan ke jalan yang baik. Kalau kita ada kemahiran bercakap, gunakan ke jalan yang baik. Kalau kita ada populariti, kita ada orang kata apa? Kita ni seorang influencer, kita ni seorang yang berpengaruh, gunakan pengaruh kita tu ke jalan kebaikan. Okey, sebab apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa yang kita buat ni akan disoal lah. Benda ni pun bukan pahala aja boleh jariah, dosa pun boleh jariah juga. Maknanya kalau kita seorang influencer, follower kita 500k, 1 juta, 10,000, 500 orang, itu pun influencer juga lah kan. Okay, sehari tu kita cakap, okay hari ni tak payah puasa, sedangkan waktu tu bulan Ramadan, dan pengikut-pengikut tegar kita ni pun tak puasa. Kat akhirat ni tanggung lah. Kalau 500 orang tak puasa sebab kita cakap tu, kalau 1,000 orang tak puasa sebab kita cakap tu, bayangkan. Benda ni lah yang kita sangat-sangat takutkan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bila mana kita nak akhlak seindah rupa ni, apa-apa sekalipun kena ingat adalah kita nak sentiasa dinilai pada tempat yang betul. Kita nak dinilai pada tempat yang betul. Maknanya masa kita belajar dulu, sekolah dulu, masa di sekolah, bila mana kita ada soalan tentang kita dah siap homework kita, contohkan matematik, siapa yang kita minta untuk semak? Cikgu matematik, bukan cikgu BI, tidak. Okey, kalau kita ada soalan dah siap homework tentang sains, siapa yang nak cek? Kita punya cikgu sains. Kalau kita rosak, siapa yang kita bawa pergi untuk semak? Mekanik. Bengkel, pomen, kereta lah kan. Kalau hati kita nak tahu hati kita ni baik atau tak, siapa yang kita nak kena jumpa untuk semak? Okey, maknanya susah jawapannya. Jawapannya adalah kita kembali kepada Allah SWT, bukan mati. Maknanya kita kembali rujuk apa yang Allah SWT gariskan dalam Al-Quran, gariskan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW.
apa yang para ulama telah gariskan. Okey, benda-benda ni kita rujuk balik. Contoh hati yang baik apa? Orang yang buat perintah Allah dan ditinggalkan dengan Allah. Okey, macam tu dia. Right? Okey, itu antaranya lah. Okey, jadi benda yang pertama yang saya nak kongsikan adalah bahawa yang pertama okey, yang pertama okey, yang pertama saya nak kongsikan adalah berakhlak dengan Allah. Total ada 5 perkara lah yang saya nak kongsikan. Pertama, berakhlak dengan Allah. Boleh catat dulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sama juga yang di FB dan di IG. Terima kasih sebab masih setia bersama. InsyaAllah sampai-sampai masa ketung-ketang tu boleh juga dengar. Okey, berakhlak dengan Allah. Yang kedua adalah berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, berakhlak kepada manusia. Keempat, berakhlak kepada haiwan. Dan kelima, yang paling penting, bukan paling penting lah, kedua selepas Allah dan Rasulullah, berakhlak dengan diri sendiri. Diri sendiri pun nak kena berakhlak. Ya, betul. Sebabkan kita tak berakhlak dengan diri sendiri lah, kita selalu comparekan diri kita dengan orang lain. Sebab kita tak berakhlak dengan diri sendiri lah, kita lebih utamakan keperluan orang lain berbanding keperluan diri kita. Dan end up apa? Akhirnya diri sendiri yang rugi, sakit, depres, macam itulah dan sebagainya. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apa yang saya nak kongsikan tentang akhlak dengan Allah adalah, yang pertama sekali adalah bila mana kita belajar tentang bab muraqabah bersama Ustazah Asma dalam sesi Riyadhus Salihin tu. Okey, bab muraqabah, kalau kita boleh refresh balik, boleh tak seorang cakap maksud apa yang diartikan dengan muraqabah? Ya? Boleh angkat tangan dan cakap. Muraqabah. Okey, sebelum tu saya ada sahabat di IG minta ulangkan poin tadi, 5 poin tadi. Pertama, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak berakhlak dengan manusia, berakhlak dengan haiwan, dan berakhlak dengan diri sendiri. Okey. Right. So teacher, yang ni yang untuk Hazza min fadli Rabbi tadi tu. Surah An-Naml ayat 40. Surah An-Naml ayat 40. Okey, sama. Terima kasih tim yang mencarikan. Okey. Okey, apa maksud muraqabah tadi? Kita merasakan sentiasa diawasi oleh Allah SWT. Sebab tu selalu juga yang Ustazah bacakan kepada kita tentang hadis daripada riwayat Bukhari ni, Rasulullah SAW, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tak ada sedikit pun perasaan malu, berbuatlah sesuka kamu. Dan benda ni yang kita sangat takut. Okey, kenapa kita takut? Sebab bila kita dah terputus rasa perhubungan kita dengan Allah SWT, kita akan jadi manusia yang sangat-sangat mudah hanyut. Manusia yang sangat-sangat mudah untuk lakukan maksiat. Manusia yang sangat-sangat suka, bahkan dia tak rasa bersalah pun bila dia melanggar perintah Allah. Okey, sebab hilangnya perasaan malu. Kadang kita jumpa orang yang malu, kita rasa macam dia ni malu lah nak cakap ke depan macam dia bersimpuh-simpuh macam tu kan. Okey, dia pita-pita rambut ke apa kan. Tapi sebenarnya perasaan malu ni lah merupakan benteng kepada orang mukmin itu sendiri. Dia merupakan perisai. Sebab itu bila tak ada malu ni lah kita mudah untuk dedahkan aurat. Bila tak ada malu ni lah kita rasa senang nak mencarut. Tak malu. Dia tak malu bila mana dia cakap benda-benda yang tak elok, orang tengok, Allah tengok, benda tu dapat dosa, bahkan dia tak rasa apa-apa pun. Tapi kalau orang yang malu, dia nak, bahkan mata dia yang orang tak nampak pun, hanya dia je nampak apa dia tengok, itu pun dia sangat-sangat menjaga. Faham kan maksudnya? Maknanya kalau dia nampak orang yang buka aurat depan mata dia, tapi sebab dia ada perasaan malu yang sangat tebal dalam hati dia dengan Allah, dia akan kali. Walaupun boleh je dia tengok, tak ada siapa pun nampak dia tengok.
orang yang buka aurat tu, sama ada lelaki atau perempuan. Tapi dia jaga, dia tak tengok, dia jaga. Senang kata itulah kan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Okey, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Okey, dan dalam muraqabah juga kita belajar dalam hadis Jibril tu, maksud ihsan. Maksudnya anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Okey, terima kasih Ustaz. Maknanya beribadah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu. Subhanallah. Benda ni yang sangat kita rasa dekat, rasa qarib dengan Allah tu kan. Sebab tu dalam surah Al-Hadid ayat 4 juga Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah sentiasa bersama kamu. Allah sentiasa bersama kita semua dalam ni. Allah sentiasa bersama dengan Ustaz Arif, Allah sentiasa bersama dengan Ustaz Raja, Allah sentiasa bersama dengan Ustaz Zikri, Kak Syirah kita. Di mana teacher sekalipun, di mana saja kita berada. Faham eh? Sama juga dengan sahabat-sahabat di live, di dalam live FB dan IG kan. Nanti kata, Ustaz, kami ada ni kat sini ni kan. Kesian dia buat. Okey, minta maaf. Okey, tapi terima kasih. Saya sangat suka bila mana dalam live ni nampak orang duk catat, dia ulang balik poin-poin kan. Macam ni ada yang kata Muslimat sebahagian daripada iman, al-haya'u minal iman, masya-Allah. Khadijah. Okey. Jadi benda-benda ni lah. Okey, sebelum tu saya selitkan sikit bila mana ada asatizah kita, contoh nanti kalau Ustazah Asma live ke dan sebagainya, atau staff-staff lain, Ustazah lain yang akan live nanti, saya sangat suka budaya, kalau ni netizen lah kan, kalau di FB atau IG live, kita rajin komen. Macam ni ada ni yang tulis ni, subhanallah, Allahu akbar, walaupun macam tu je. Ada yang bertegur siapa Assalamualaikum kan, sihat ke sebenarnya, macam tu kan. Okey. Sebab apa? Sebab bila mana kita berinteraksi di dalam live, di dalam kelas, kita akan jadi, otak kita akan activate tau. Dia macam on, dia tengah sangat-sangat aktif, dan orang macam ni dia akan cepat dapat apa yang dia sampaikan. Sebab kepala dia tengah fokus. Berbanding orang yang ni saya faham lah, kalau ada yang ada urusan tengah hantar anak, tengah drive tu, saya faham kan. Maknanya berbanding orang yang dia buka, dia letak tepi, dia buat urusan dia. Ni bukan saya nak rendah-rendahkan, bukan. Tapi nak kata siapa yang dia berinteraksi dalam live ni, dalam kelas, dia lebih faham lagi, insya-Allah. Okey, ada lagi yang dia bagi salam. Assalamualaikum Ustazah. Tak tahulah, saya pakai kopiah tapi orang ingat saya pakai tudung kan. Okey, jadi macam tu lah Alright, jadi terima kasih banyak semua. Okey. Ustaz, Ya, teacher. Bagaimana kita nak ada rasa dalam solat? Bila kita solat, kita nak hadir rasa ibadah tu. Rasa keterikatan tu, rasa dekat. Macam mana? Bagaimana? Okey, faham? Okey, baik. Terima kasih teacher untuk soalan lagi sekali. Teacher tanya macam mana dalam solat kita nak rasakan perhubungan kita dengan Allah SWT dalam solat tu. Yang pertama adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya niat kita kalau kita fikir balik, kalau kita solat ni untuk manusia, apa kita dapat? Zero. Kalau kita solat sekadar nak orang pandang kita ni ahli, kita ni ahli ibadah, apa kita dapat? Yes. Kalau kita solat sebab nak orang puji kita sekian, sedangkan sekian ramai kan, bila mana depan orang kita solat ni macam baca Baqarah 2-3 kali ulang. Okey. Tapi bila seorang-seorang Al-Fatihah separuh dah turun dah. Contoh. Maknanya ini kiasan kan. Boleh jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bila seorang-seorang laju je, sujud itu baru subhanallahil azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sorry. Sekali terus dulu. Tak pun yang lebih dahsyat lagi, dia tamakninah je. Ambil rukun tamakninah terus naik.
Dia tak baca dah tasbih dan sebagainya. So benda tu akan hilangkan rasa keterikatan kita dengan Allah. Sebab itu Rasulullah bila mana penat dan sebagainya, ada satu ketika tu Rasulullah SAW dan para sahabat tengah letih ni. Apa Rasulullah sebut pada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Okey, kenapa rehat ni, solat ni boleh dikatakan sebagai rehat? Sedangkan badan kita still letih, nak kena qiyam, nak kena rukuk, nak kena sujud, still guna tenaga betul. Sebenarnya yang rehat itu adalah hati kita. Rehatkan hati kita. Ramai orang dia hanya rehatkan badan tapi dia tak rehatkan hati. Menyebabkan dia burn out, menyebabkan dia rasa stres, menyebabkan dia senang terganggu dengan apa saja urusan. Okey? Okey, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang hati dia penat, dia akan cepat penat dengan sekeliling. Sebab tu bila orang tinggi suara dekat dia pun dia dah tak boleh tolerate dah. Orang tinggi sikit suara dia dah mula terasa hati. Sebab hati dia tengah penat. Dia dah kerja dari pagi sampai ke malam. Esok tu kena marah lagi. Contoh. Okey. Memang lepas tu ambil cuti lah. Contoh lah kan. Okey, jadi berbalik kepada soalan teacher tadi tu, macam mana nak rasa keterikatan tu, iaitu dengan yang pertama niat, yang kedua kita fahami bacaan tu. Okey. Yang ketiga, kita fikirkan 24 jam masa yang kita ada untuk urusan dunia kita, untuk urusan kerja kita, untuk urusan harian kita. Berapa je masa kita peruntukkan untuk Allah SWT sebenarnya? Ada benda 24 jam lah katakan. Berapa agak-agak kita peruntukkan untuk Allah? Okay. Ya, 50 minit. Kita ada, betul. Ya, masih. Kita ada baki dalam 23 jam 10 minit lagi tu. Okey, itu pun lepas bagi salam terus hilang. Kan? Tak ada zikir, tak ada doa dah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu tahu, kita ni sebagai manusia sangat-sangat pelik. Sangat pelik manusia ni. Bila kita fikir balik, kenapa pelik? Kita mengharapkan syurga, tapi kita tak mau berhadapan dengan pemilik syurga. Sedap pula ayat ni. Gerak. Okay. Sebab itu kalau kita tengok seorang pengemis, kadang cara dia minta macam memaksa, kita dah sakit hati tu. Kita dah terasa hati di sini, kenapa nak minta elok. Sedang lah sikit kan. Dah meminta tu, mintalah cara elok kan. Kita sebagai kedudukan pemberi ni, kita rasa macam kita duduk atas benda dia. Okay. So kalau ada je macam yang kita bagi tu, toy hilang, tak ucap terima kasih, tak ada apa, toy lari. Kita dah rasa hati. Sama juga kita duk kata kat orang sekian mengemis sekian. Apa orang kata, hanya tahu minta je, usaha dan singgah dan sebagainya. Bila orang lari kita marah. Tapi tanpa kita sedang, sebenarnya kita tengah buat benda tu kat Allah. Faham tak? Kita tengah buat benda tu setiap hari kat Allah. Allahu Akbar. Maknanya solat kita tu adalah perhubungan antara kita dengan Tuhan kita. Satu platform untuk kita rawat hati kita yang dah penat. Satu platform untuk kita amalan itu yang wajib, yang akan dihisap dulu nanti, tapi kita buat lebih kurang. So apa beza kita dengan pengemis tu? Sama je, bahkan mungkin lagi teruk. Sebab dia buat dengan manusia, kita buat dengan Tuhan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan, benda tu lah yang kita ni harap menjawab teacher. Okey. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan, tentang berakhlak dengan Allah ni, macam mana kita nak rasa muraqabah, macam mana kita nak rasa diri kita sentiasa diperhatikan oleh Allah SWT. Saya tanya kisah seorang ulama nama dia Ibrahim Adham. Ni tentang satu cerita lah kan, cerita. Okey, jadi sebelum saya cerita ni, saya nak minta sahabat-sahabat semua share dulu, mention dulu kawan-kawan yang lain, supaya dia pun dapat masuk dan dengar cerita ni. Okey. Ustazah mana ni? Ya Allah. Okey, Ustazah. Tak tahu lah. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, tentang kisah seorang ulama namanya Ibrahim Adham. Seorang ulama yang terkenal jugalah, Ibrahim bin Adham. Satu hari dia tengah jalan-jalan di tengah pekan, tiba-tiba ada orang tahan dia.
Wahai Ibrahim, nama dia, nama ulama ni, wahai Syekh, contoh lebih kurang, boleh tak kalau aku nak berzina sepanjang masa, aku nak minum arak sepanjang masa, aku nak buat maksiat sepanjang masa, lepas tu aku taubat lah. Macam tu dia tanya ulama ni. Jadi Ibrahim Adham dia jawab apa? Boleh, dengan syarat pastikan Allah tak nampak. Jack kawan. Kan, maknanya apa lagi pilihan dia ada kan? Sedangkan Allah tu yang basir, Allah itu maha melihat. Jadi sentiasa rasa muraqabah tu tuan-tuan. Jadi kisah ni sebenarnya sangat-sangat memberi kesan kalau kita betul-betul hayati. Mana tahu lepas ni kita habilan ni kita buat dekat kita duduk kat tempat kita duduk kat rumah kita buat urusan kita, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kadang-kadang kita banyak terdedah dengan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Kadang-kadang kita rasa gatai je lidah ni nak cakap dengan orang, gatai je mata ni nak tengok benda-benda yang tak elok, gatai je tangan ni nak buat benda-benda yang tak elok. Okay, faham jadi benda-benda ni yang kita kena jaga. Okay, seterusnya saya ringkas je lah kita ada lagi berapa? 4 minit 4 minit lagi insyaAllah. Okay, seterusnya berakhlak kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau saya tak sempat ni, saya minta maaf lah. Dan saya nak ni jugalah, mungkin kita akan sambung dalam sesi yang seterusnya. Okay, alright. Okay, jadi berakhlak dengan Rasulullah SAW ni secara ringkasnya adalah kita kena sentiasa rasa sama juga macam mana persoalan yang saya tanya tadi. Kita mengharapkan syurga, tapi kenapa kita tak menjaga hubungan kita dengan pemilik syurga? Dan di akhirat nanti juga, semasa di mahsyar, ketika keadaan yang sangat-sangat huru hara, kadang cakap huru hara kan, takut tak faham, huru hara dan kelam kabut dan sebagainya. Masalah Muhammad, kita sangat-sangat cemas lah betul-betul. Kita berdiri dalam tempoh yang sangat lama dan kita akan mengalami satu ketakutan yang sangat-sangat dahsyat. Sebab di sana kita akan nampak orang yang bangun dalam keadaan macam-macam rupa. Ada yang jadi kera, ada yang jadi khizir dan sebagainya. Dan ada yang paling saya tak boleh perin lah orang kata kan, bila mana ada yang berjalan dengan muka dia. Subhanallah, tak boleh bayang muka kita tuan-tuan perempuan, dia ni kat dinding pun dah kemek dah hidup. Ni bayangkan kita nak seret muka jalan berapa ribu kilometer untuk dihisap nanti. Masa dia angkat tu kita tak tahu macam mana rupa dia, Allah Alam. Itu yang kita sangat-sangat takut lah. Okay, alright. Sama je. Jadi di mahsyar berakhlak dengan Rasulullah ni sebab kita sangat-sangat mengharapkan Rasulullah syafaat baginda. So itu yang kita sangat-sangat harapkan. Right? Dan Rasulullah Muhammad dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang saya rasa sangat-sangat tersentuh bila baca ni, hadis riwayat Muslim, sebuah hadis yang menceritakan kerinduan baginda kepada kita semua ni. Semua nak dewan ni Rasulullah SAW dah rindukan pun. Dalam ni Rasulullah kata, aku senang apabila aku dapat bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Dan Rasulullah kata apa? Bal antum ashabi, bahkan kamu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian sedangkan Rasulullah jawab lagi, sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang setelahku. Dan dalam riwayat lain ada yang cakap mereka tak sempat bertemu denganku. Okay, sebab tu satu benda ni lah yang kita kena hayati supaya kita berakhlak dengan Rasulullah ni. Maknanya kita banyakkan selawat kita. Siapa yang selawat kepada Rasulullah SAW sekali, Allah akan selawat kepada dia 10 kali. Maknanya satu ganjaran yang sangat-sangat besar. Allah sendiri yang selawat kepada kita. Dan apa lagi amalan yang kita boleh dapat lebih hebat pada itu? Okay, alright. Dan seterusnya Rasulullah berakhlak dengan manusia adalah kita sentiasa jaga tingkah laku kita dengan manusia. Makna kata apa? Dalam ni saya pernah teringat seorang ustaz tu pesan, kita ni segala apa benda yang boleh menyakitkan hati orang. Okey, maknanya benda yang baik lah. Okey, alright. Okey, maknanya apa? Bayangkan
Kalau boleh elakkan lepas ni, kalau lepas kita habis kuliah ni, kita dah berurusan masing-masing, kalau boleh saya latih dia sendiri atau cabar dia sendiri, supaya hari ni kalau boleh jangan tarik muka depan orang. Boleh tak? Mana kata apa? Sebab benda ni kita takut akan dituntut oleh orang tu. Sebab apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Siapa yang buat kebaikan walaupun sekecil zarah, sebesar zarah, akan ada balasannya. Dan siapa yang buat keburukan walaupun sebesar zarah, ada balasannya. Kalau sekecil zarah tu tuan-tuan puan, satu bitter pasir bahagi 1000. Saiz zarah tu, sekecil tu pun dah ada balasan. Apatah lagi sebesar tarik muka orang. Sebesar-besar dah kan. Okey, baik. Alright, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah minta maaf sangat-sangat tuan-tuan dan puan. Senyum pun sedekah. Buat kata puan Ziyah Hizazi. Betul. Jadi jangan tarik muka depan orang. Benda tu yang saya sempat pesan untuk kuliah pagi ni. Banyak lagi insya-Allah untuk dipesankan. Antaranya jaga kata-kata, kemudian banyakkan senyuman. Benda tu cuba latih kita untuk hari ni je. Saya cabar anda semua dan diri sendiri juga untuk hari ni je. Jangan tarik muka depan orang, banyakkan senyuman. Kalau boleh lah, tapi kalau sebab stres semua tu faham lah kan. Okey, so tuan-tuan dan puan, insya-Allah nanti saya kongsikan lagi tentang akhlak kepada haiwan dan akhlak kepada diri. Okey. Ini dekat depan. Tanya. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, dalam surah Rawdah, maknanya akan disampaikan oleh selain ustazah. Sebab ada yang tanya Sallallahu Alaihi Muhammad, sebab ustazah outstation beberapa hari ini, dan kemudian nanti ustazah akan teruskan dengan umrah. Tapi ustazah ada maklum juga yang ada hari mungkin ustazah akan buat kuliah dan Salihin juga. Tapi di luar lah, maknanya sambil ustazah dalam perjalanan, masa di tempat sekian-sekian tempat ke, ustazah akan buat juga insya-Allah. Okay, tapi kalau tak ada, maknanya akan ada sesi macam ni lah, salat Rawdah kita panggil, salat taman syurga insya-Allah. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Okey, tapi tak apalah kan. Okey, jadi Sallallahu Muhammad, terima kasih Ustaz dan sebagainya. Okey, jadi terima kasih juga semua kepada viewer-viewer, sahabat-sahabat di FB, di IG, masya-Allah masih kekal dia okey, alhamdulillah. Dan semua sahabat-sahabat di dalam dewan, saya nak ambil kesempatan ini juga untuk mohon maaf salah dan silap. Andai sepanjang apa yang saya tuturkan, apa yang saya bicarakan, Sallallahu Muhammad, ada yang menggoreskan hati siapa-siapa, maybe ada yang sebab saya tertarik muka ke, saya ada buat memek muka yang tak elok kan tadi sepanjang penyampaian, ada yang terasa hati, saya minta maaf banyak-banyak. Dan juga kepada sahabat-sahabat di dalam dewan, staff-staff dan tetamu-tetamu yang hadir. Saya dimaklumkan ada yang dari Polisen datang dalam pukul 6.30. Masya Allah. Tapi nasib baik sempat mula service. Okay. Malam ustazah tu, ustazah tak ada. Alhamdulillah. Okay, baik. Tadi selepas. Betul. Okey. Tapi tak apa, saya percaya Allah menilai benda tu sebagai satu ibadah. Setiap kali tayar bergolek tu naik motor kan, masya-Allah, bayangkan naik motor dari PD semata-mata untuk menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan benda inilah yang menjemput rahmat Allah SWT untuk dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Sebab tu semangat menuntut ilmu macam ni kita kena contohi kalau boleh. Okey, alright. Jadi aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.